Boleh. Okey. Hari ni kita masuk, saya bagi kamu satu set contoh soalan SPM kertas 1 objektif. Dia walaupun soalan objektif tapi dia agak mencabar juga soalan ni saya tengok kan. Okey, contoh tengok soalan nombor 1 ni gambar dia. Dalam rajah 1, A, B, C, D, E, F ialah sebuah heksagon sekata. Ini adalah heksagon. Okey, satu lagi ialah EPQRS adalah sebuah pentagon. Pentagon sekata, okey. Cari sudut FEP. Sudut FEP. Mana FEP? FEP sini. Nak cari sudut ni okey. Sudut FEP kat situ. Dia bagi kat situ jawapan dia A 24, B 48, C 60, D 132. Jawapan dia B. Dia yang paling tak seronok sekali yang D tu. Kalau kamu tak nampak dia tulis 132. Yang ni out terus. Ada satu lebih macam tu. Kan? Dia habis dahsyat tu lah. 24, 48, 60. Macam tu lah. Itulah kegempakannya. Kegempakannya. Okay. Jadi macam mana nak kira ni Sapuan? Ada pelajar dia pergi kita tak tahu macam mana. Sebenarnya senang je. Bila kamu tengok origin sudut FEP tu, origin dia duduk dekat satu benda yang kita namakan segitiga. Dia duduk kat segitiga. Bila dia duduk kat segitiga, salah satu cara dia, kalau kita dapat lagi 2 ekor sudut ni, maka dapatlah dia. Itu konsep dalam bila kita tengok. Bukan kita tengok gambar bermakna lagi. Kat dia dulu. Soalan tanya apa? Dia. Nampak? Jadi bila kita tengok tu, baru kita macam mana nak cari yang ni kan ni? Baru kita fikir 2 ekor ni. Okay? Masa tu baru kita tengok. Kalau nak cari benda ni, kita bagi sudut peluaran heksagon. Heksagon sudut dalam dia kamu kena hafal kalau bagus lah. Tapi sebenarnya sudut luar senang. Sudut luar sama dengan 360 bahagi dengan bilangan sisi. Dia lagi senang. Berapa bilangan sisi heksagon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini maksudnya 360 bahagi 6 dapat 60. Jadi sini 60. Sama juga ni. Nampak? Sudut ni kita bagi sudut luar ni dalam, luar, dalam, luar. Jadi sudut luar untuk pentagon pula 360 bahagi dengan 5. 360 bahagi dengan 5 dapat 72. Nampak? Okey. Untuk soalan objektif sebenarnya, kalau kamu tak nak kira pun tak apa sebab kita tahu sudut dalam dia semua 180. 180 maksudnya genap puluh-puluh. Genap puluh-puluh. Ada nombor pelik 2 seorang. Jadi apakah penggenap bagi 2? 8. Mana jawapan kita? B. Itu Sapuan jawab tadi. Kalau tak nak kira boleh corak sebenarnya. Tapi kena tahu macam mana nak pergi ke situ. Fokus apa dulu? Kat mana nak tengok dulu? Itu penting. Boleh? Okey? Boleh. Ya. Sapuan pakai guna sudut pedalaman dahsyat Sapuan. Dapat je kan, jangan risau, sama je kan. Okey. Jom kita tengok. Satu lagi. Jujurnya saya tak ingat. Saya dah buat nombor 3 dan 4. Nombor 2 saya tak ingat. Tak ingat nombor 2 ni? Aduh, guano mu ni Puan. Okey, tak apa. Apa bilangan darjah? ND sama dengan 2 kali N tepi. 2 kali tepi. Pak. Bilangan darjah adalah 2 kali darab, tak payah pergi cari satu-satu darjah, tak payah. 2 kali darab bilangan tepi. Mana bilangan tepi kita? Garisan tu. Garisan tu bilangan tepi. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? 1, 2. Berasa ada kira 2 ke cikgu? Itu berbilang tepi. Silap. Ini betul lah. Ini memang gelung dan bilang tepi sama lah. Cuma bila kita nak kira bilangan darjah, cara senang dia adalah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak 8? Kan? 8
Jadi kita dapat darjah sebenarnya 2 kali 8 dapat 16. Jadi kita cek tak apa, kita cek. Ini saya ambil pada formula yang mengatakan bahawa bilangan darjah boleh dikira dengan 2 kali darab tepi. Jom kita cek. Tak apa. A ada berapa darjah? A ada 1, 2, 3. A ada 3. B ada 2. C 1 je. D 1 je darjah dia. F ada berapa darjah? 1, 2, 3, 4. F ada 4 darjah. E ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 betul. Cuba campur tengok. 16 kan? Nampak? Boleh faham? Boleh. Tak payahlah kita pergi kira macam ni. Tapi kalau nak kira pun tak apa. Tak ada masalah. Tak susah pun. Cuma takut terlupa kat gelung ni 2. Macam tu je. Kan? Jadi kita ambil formula senang je. Bilangan darjah sama dengan apa? 2 kali bilangan tepi. Kau kira garis ada berapa? Darab 2. Tak kisah kerah macam mana pun. Okay? Itu cerita dia untuk apa? Nak cari bilangan darjah. Tak susah soalan dia. Saya rasa macam susah tadi. Rasalah mungkin. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana pokok? D. D. Okey. Kenapa? Senang je. Pokok syarat utama dia tak boleh ada gelung, tak boleh ada kitaran. Dia tak boleh ada kitaran. Yang ini ada gelung. Gelung. Dah. Out. Nampak? Habis. Cing. B. Ada kitaran. Kitaran. Boleh. Kan? Yang ini sama juga. Ada cycle, ada kitaran. Ada kitaran tak boleh, bukan pokok. D nampak. Dia syarat dia semua mesti bersambung. Semua mesti bersambung. Itu syarat utama untuk nak jadi pokok, kan? Dan dia tak boleh ada cycle, tak boleh ada kitaran. Jawapan kita untuk soalan nombor 3 adalah D. Okey? Senang kita relax dulu, tak apa. Ini lebih kurang cerita dia macam inilah. Dia tanya yang mana palsu. Fokus kat kamu ada 4 perkara. Yang pertama, atau, dan, semua, sebilangan. Okey, itu ya cerita dia. Bila dia kata atau, maksudnya salah satu benar, automatik jadi benar. Salah satu benar, automatik jadi benar. Okey? Dia nak benar atau dia akan tengok kebenaran. Dia kebenaran dia tengok. Palsu dia tak tengok. Dia kebenarannya. Tiba-tiba yang ini tak betul. Palsu. Tapi negatif 6 lebih kecil negatif 3. Yang ni benar. Automatik dia terus jadi benar. Tapi dia nak palsu. Dia nak yang palsu. Okey? Atau dia nak cari kebenaran. Dan pula, dan ni dia mencari kepalsuan. Dan satu je palsu terus jadi palsu. Itu dan. Jadi 2 dan 9 ialah nombor perdana. 9 bukan nombor perdana. Nampak? 9 bukan nombor perdana. Jadi automatik yang ini terus jadi palsu. Perlu buat ke yang lain? Tak payah buatlah sebenarnya. Okey? Semuanya kena. Semua nombor genap dibahagi tepat dengan 2. Semua nombor genap dibahagi tepat dengan 2. Okey? Sebilangan gandaan. Yang ni dia punya konflik dia kat sini berlaku. Konflik dia berlaku dekat sebilangan gandaan 10 ialah gandaan 5. Sebilangan. Betul lah. Maksudnya kalau gandaan 10 apa? 10, 20, 30, 40. Betul tak? Nampak? Sebilangan dia ialah gandaan 5. Dia tak kisah macam tu. Maksudnya dia beritahu walaupun sebilangan kita nampak macam semua je pun dia tetap dikira. Bila sebilangan ni dia lebih berat kepada benar. Semua ni dia lebih berat kepada palsu. Dia sama. Atau dia lebih suka kepada benar dan dia lebih suka kepada palsu. Semua dia berat dia kepada palsu. Manakala sebilangan dia berat dia kepada benar. Kena jaga situ. Okey, jawapan kita asyik B je tadi. Kan? Daripada tadi B je kita dapat jawapan. Okey, soalan bulatan pula. Okey, problem dia kat mana?
Soalan bulatan ni dia banyak formula tau. Terlalu banyak formula. Cuma perhatikan dua perkara dulu. Yang pertama, untuk peringkat SPM, perhatikan tangent. Nama dia tangent. Apa tangent? Ada satu garisan yang menyentuh bulatan kat luar. Kan? Ini namanya tangent ni. Ini ting sepanjang-panjang ni adalah tangent. Tengok tangent. Okey, bila ada tangent, dia hanya pecah kepada dua benda je. Apa benda? Dua perkara je tangent. Yang pertama, tangent akan memberikan kalau ada satu bulatan jumpa tangent, kemudian dia jumpa pusat. Nampak? Automatik dia adalah 90 darjah. Itu yang pertama. Automatik dia adalah 90 darjah. Kita panggil dia tangent jumpa pusat 90 degree. Itu ayat dalam buku, tak apalah. Okay. Yang kedua, kalau ada satu bulatan, dia jumpa tangent, tapi dia tak ada pusat. Dia tak ada pusat. Tapi kadang-kadang ada pusat juga, tak kisahlah. Tapi ada seperti apa? Ada segitiga dalam tu. Ada segitiga. Maksudnya dalam bulatan tu ada segitiga. Segitiga tu kena tangent. Apa formula dia? Kita panggil formula silang. Silang maksudnya apa? Sudut luar sama dengan sudut dalam yang bertentangan. Sudut luar sama dengan sudut dalam bertentangan. Maksudnya kalau yang belah kanan ni sama dengan yang belah kiri. Macam tu. Di kanan masuk kiri, kiri masuk kanan. Jadi saya tulis kalau nampak yang ini A, yang ini pun A. Yang ini B, yang ini pun B maksudnya. Dia cross. Itu namanya sudut-sudut berkenaan dengan apa? Tangent. Itu tangent Okey. Boleh Kita tengok. Ada tak tangent? Ada. Mana tangent kita? Ni saya dah garis. Yang mana kita tak pakai? Nampak? Ada satu garis yang menuju ke pusat. Nampak ni? Bila tuju pusat, automatik apa? 90 darjah. Sini 90 darjah. Kiri kanan 90 darjah. Okey, itu satu. Yang kedua, kita tengok nombor dua. Nombor dua, kita tengok apa? Segitiga dalam bulatan. Segitiga dalam bulatan. Ada dua perkara. Satu, saya dah cerita pasal tangent. Okey. Satu lagi, apabila segitiga tu adalah kita panggil dia semicircle. Semicircle pula. Betul lah. Triangle in semicircle. Maksudnya segitiga tu dia melalui pusat. Segitiga tu melalui pusat bulatan, melalui pusat. Kalau dia melalui pusat, automatik sudut ke atas dia adalah 90 darjah. Sudut dia adalah 90 darjah. Sudut yang betul-betul dengan pusat. Contoh kat sini nampak? Ini segitiga dia memang melalui pusat ataupun nama lain dia diameter. Automatik sudut kat sini pun 90. Cerita dia. Yang lain adalah segitiga biasa. Apa segitiga biasa? Yang lain biasanya formula yang kamu belajar dalam dekatan 3 itulah. Iaitu apa? Kita panggil dia segitiga kaki sama ada. Macam mana nak buat kalau jumpa segitiga kaki sama. Kedua, dalam bulatan kalau ada sudut di lilitan, sudut di pusat. Yang ni, lilitan dengan pusat macam mana? 2 kali ganda. Semua ada kaitan-kaitan dia. Okey. Kemudian yang biasa, basic ni lupa basic. Dalam dia banyak pakai segitiga. Sudut dalam segitiga apa? 180. Segitiga kaki sama macam mana kira semua dapat. Jom kita tengok soalan ni. Yang pertama, bila dah dapat benda ni, dah tahu fokus dia kat mana, kita pergi tengok nombor yang diberikan. Apakah nombor yang diberikan? Okey, yang ni best. Kalau segitiga ni, ini paling best sekali. Besarkan. Kalau ada satu segitiga dalam semi bulatan, dia tarik. Tak kisahlah gambar ni macam mana. Cuma kamu kena faham benda ni dulu. Satu sudut dia bagi, semua boleh dapat. Dia bagi satu je, semua boleh dapat. Tak kisah kat mana. Contoh soalan ni dia bagi dekat sini. 52. Ni gambar yang sama. Saya pusing je. Okay. Bila dia bagi sini 52, kamu kena ingat, sini 52, ujung ni apa? Separuh. Ini dia pakai yang ni.
Di pusat, di lilitan. Sini akan jadi 1/2. Berapa 1/2? 52 sini akan jadi 26. Nampak? Okey, itu pertama. Bila sini 26, ini dengan sini kaki sama. Sini pun 26. Nampak? Itu namanya segitiga kaki sama. Nampak? Bila dapat segitiga kaki sama, guna formula ni pula. Ujung dia mesti 90. Dapat sebelah ni pula. Boleh? Berapa sini? Jumlah ni mesti 90. Dapatlah yang ini dapat 64 pula. Okey? Bila sini 64, sini pun 64 juga. Dia beranak tau. Nampak? Yang sebelah sini macam mana? Sebelah sini kita boleh gunakan 2 kali ganda yang ni boleh. 180 yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Kan? 128. Nak pakai segitiga kaki sama pun boleh. Tapi biasanya kalau ada segitiga dalam semi bulatan, kita pakai formula ni. Dia tak merata-rata. Dia beranak cerita dia. Tapi syarat dia apa? Mesti segitiga kaki sama. Tengok gambar ni. Sama cerita dia. Sini 52. Sini berapa tadi? 26. 26 sini. 26. Dah beranak merata-rata dah. 26. Sini sebelah sini. Sebelah sini adalah berapa dia? 64. 64 sini pun 64. Dia tanya X dengan Y. Kita dah dapat banyak. Habis semua dapat habis. Nampak? Yang ini boleh tanda habis semua ni. Sini 128. Habis semua tanda. Kan? Kemudian yang ni apa? Tadi saya beritahu. Kalau ni 90. Otomatik dapat sebelah ni pula. Nampak? 90 tolak dengan 26. Ini. 64. Dia pakai ini. Cross pun sama. 64, sebelah 64 ni. Y ni sebelah 64. Siapa sebelah 64? Garis lurus. 180 tolak dengan 64. Kan? Dapat apa? 160 tolak dengan 64. 116. Nampak? Dia satu benda dia bagi. Pum beranak. Dia beranak pinak namanya. Kan? Dengan menggunakan ini bulatan, formula. Kan? Tapi kalau tak ingat tu yang susah. Tapi kamu cuba ingat. Yang penting yang tangent dulu. Lepas tangent dia pergi kat segitiga, dia pergi kat form 3 punya. Dia jarang pergi form 3 dulu. Dia mesti yang ni, 2 ekor ni dulu. Sebab dalam SPM yang dia akan tanya hanyalah pasal yang paling penting adalah tangent pada bulatan. Dia mesti ada kaitan dengan tangent pada bulatan. Okey, ni jawapan kita yang mana? X campur Y. Ini X, ini Y. Betul? Jadi jumlah dia kita akan dapat mana? 180. Boleh faham ke ni? Banyak benda dalam bulatan ni. Satu soalan je. Beranak pinak jadi. Boleh? Ada soalan? Adik. Tak ada Boleh Okey. Ini maksudnya masa PT3 dulu. Okey Dah nampak Boleh besarkan gambar saya sikit ni. Okey, tengok soalan ni. Lebih kurang nombor 6. Dalam rajah 4, segitiga P ialah imej bagi segitiga P prime. Yang ni imej. Ni imej. Kan? Yang ini objek. Kan? Ni imej, ni objek. Okey. Boleh. Kemudian dia kata apa? Di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Kan? Putaran 90 darjah lawan arah jam. Antara titik-titik A, B, C, D yang manakah merupakan pusat putaran? Sebenarnya nak cari pusat senang je. Pusat ni dia mesti duduk tengah-tengah. Maksudnya jarak dia antara titik objek ke titik imej mestilah sama panjang. Satu sama panjang. Yang kedua dia mesti apa? Dia mesti 90 darjah. Kita cek tengok. Sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul yang mana yang senang kita nak cam kat sini. Saya ambil yang puncak dia, puncak. Saya ambil puncak dia. Macam mana saya nak highlight puncak dia. Ni boleh highlight kot. Ni puncak. Ni saya ambil ni puncak. Tak boleh tulis. Ni puncak dia kat sini. Ni puncak dia kat sini. Puncak.
Kan? Itu puncak dia. Nampak? Dua-dua puncak tu, kita nak tengok. Fokus kat situ je. Kalau kamu tengok betul-betul, puncak ni pergi ke A, nampak? Satu tegak, satu sengit. 90 darjah ke? Ini bukan 90 darjah, nampak? Pelik semacam yang jadi kan? Nampak? Ni. Sini, sini. Ini bukan 90 darjah. A salah. Okay? Kita pergi dekat B. Kita tengok jarak dia, B. B. Okay. Cantik. Mungkin B. Nampak? Lebih kurang. Boleh nampak? Boleh faham cerita dia? Ni. Puncak ni pergi ke B. Puncak ni pun ke B. Nampak? Lebih kurang je. Kau tarik cantik tu jadi tu. Mungkin B jawapan dia. Mungkin B. Kan? Cuba tengok yang lain pula. C. C pendek, panjang. Confirm salah dah. D pun sama. Panjang, pendek. Nampak? Jadi automatik jawapan kita apa? B. Okay. Saya tak ada pen. Saya kena beli pen lah. Kalau beli pen okey sikit kot. Boleh faham? Okey. Boleh Kamu kena tengok. Kalau puncak maksudnya kena ambil apa? Dia mesti duduk tengah-tengah. Jarak daripada objek, satu titik objek dengan satu titik image hendaklah sentiasa sama dan 90 darjah. Okey? Simple Nombor 7. Nombor 7 kita boleh buat lah. Nombor 7 saya boleh buat. Jangan risau. Saya mampu lukis lagi nombor 7 ni. Nombor 7 kat sini. Tengok. Dia bagi trapezium. Okey. Kemudian dalam tu ada satu kecil punya. Kecil. Dia bagi F, G, E, A, D, B, C. Yang ini 6, yang ini 10. Ini kita belajar dalam baru ni, bab baru. Kita panggil apa? Kongruen. Kongruen Okey. Tentukan faktor skala bagi pembesaran itu. Faktor skala bagi pembesaran itu. Sebenarnya faktor skala senangnya kita kena ambil. First kali kita kena tahu siapa objek, siapa image. Cara dia pisahkan dua-dua orang ni pun boleh. Pisahkan. Cara kalau nak pisahkan ini teknik kita panggil teknik pisahkan. Kecil dengan besar. Okey. Kemudian dibagi tahu situ adalah EFGD. EFGD ialah image bagi ABCD. Yang ini image, yang ini objek. Nampak? Tu kena baca. Nampak? Pisahkan. Ini gambar ni saya pisahkan. Lebih kurang je kat tepi tu. Lepas tu dia kata apa? Tentukan faktor pembesaran. Faktor pembesaran apa? Image bahagi objek. K sama dengan image bahagi objek. Nak ambil kat mana? Ambil yang ukuran ada. I, ni. 10. Yang ini, semua sekali 16. Nampak? Ambil isi. Dapat apa? 10 per dengan 16. Dapat jawapan 5/8. Itu kita punya faktor pembesaran. Jangan silap. Kena baca kat soalan atas tu. Okey? Kalau boleh gambar, kalau bertindih kita asingkan baru nampak. Asing nampak lebih jelas. Lepas tu kena tanda. Siapa image, siapa objek. Baru tak boleh salah. Ingat, kalau nak skor A+, kita target ni belajar. Kamu belajar daripada awal. Orang lain enjoy. Kamu dah belajar. Kamu kena skor A+. Objektif kena skor 35 soalan ke atas. Kan? Confirm. Baru lega jawab paper tu. Senyum. Nampak? Okey. Boleh? Ni kita topik ni adalah garis lurus sebenarnya. Yang ni persamaan ni kita boleh jadikan dulu. Persamaan garis lurus dapatkan Y dia. Contoh saya jadikan dia 4X tolak Y sama dengan 20. Y negatif dia pindah. Jadi 4X tolak 20 sama dengan Y. Masuk saja X yang pertama. Contoh kalau X masuk negatif 1. Kita akan dapat 4 kali negatif 1 tolak 20 sama dengan Y. Kita akan dapat, kira kamu akan dapat ni akan dapat negatif 24. Ni betul? Dia nak apa? Yang mana bukan. Yang mana bukan Kalau kita masuk kosong. Masuk kosong maksudnya apa? Kita tutup saja X kita. Kosong tutup je X kita. Dapat terus negatif 20. Pun betul. Okey, masuk 2 pula. Akan dikiralah 2. Y sama dengan
4 kali 2 tolak 20, kita akan dapat 8 tolak 20. Negatif 12. Pun betul juga. Confirm dia ni lah salah. Kan? Jadi Y sama dengan 4 kali 3 tolak 10. Mana tolak 10? Tolak 20 sama dengan 12 tolak 20, negatif 8. Dia bagi negatif 10. Salah. Ini bonus. Kalau dalam exam, dia hanya nak tengok kamu faham ataupun tidak tentang persamaan dan menatang ni apa. Sebab tu dia tak bagi tahu, dia tak kata koordinat. Dia kata apa? Pasangan tertib. Pak, ayat dia kata pasangan tertib. Boleh je kalau dia bagi tu koordinat, kamu tahu XY. Saja dia bagi ayat tu jadi benda lain. Dia jadi apa? Pasangan tertib. Maksudnya pasangan tertib tu apa? Koordinat. Okey, kita terus pergi nombor 9. Kan? Tengok soalan ni. Yang mana memuaskan ketaksamaan ni, kita tengok. First kali kita fokus kat sini, tengok. Kalau Y dia positif, kita tak pandang X lah. Sebab bila Y dia positif, kita panggil dia Y jadi dominan. Bila Y jadi dominan, lebih besar kita tengok atas. Kalau lebih kecil, kita tengok bawah. Okay? Tapi kalau soalan dia bagi X dominan, Y kita negatif. Y dia negatif, kita tengok X. Kalau X dominan, dia cerita dia kanan kiri pula. Kita tengok siapa dominan. Tapi Y lebih dominan berbanding dengan X lah. Kalau dia positif, dia menang. Okay. Yang kedua, garisan. Kalau simbol dia macam ni, garisan dia putus-putus. Kalau simbol dia ada sama dengan simbol dia, garisan dia straight. Jadi kat sini automatik yang pertama, garisan dia mesti putus-putus. Ni salah. Kan? Kemudian tengok mana? Atas. Jawapan kita automatik terus akan dapat A. Okay. Kemudian tengok darjah nanti. Boleh? Nombor 10. Sapuan dah habis, Sapuan? Habis semua? Sapuan? Hilang Sapuan. Pergi makan ni. Dia buat semua dah habis. Okey. Nombor 10. Tengok soalan dia. Tentukan sama ada integer X yang memuaskan ketaksamaan linear serentak berikut. Dia bagi 5 tolak X per 3 lebih besar daripada 1 dan 6X tambah 8 lebih besar atau sama dengan 50. Okey? Yang ni kita kena buat penyelesaian sikit lah. Simple je sebenarnya. Kan boleh pakai calculator pun boleh. Pakai calculator yang shift calculate tu boleh buat ni benda ni. Tapi saya buat manual hari ni kan. Ni negatif X per 3 lebih besar pada 5 pergi sebelah. 1 tolak 5. Negatif X per 3 lebih besar daripada negatif 4. Okey. 3 ni tak ada masalah. Dia boleh naik atas macam tu je. Sebab dia positif. Positif dia naik macam tu je. Tak ada masalah. Negatif X dia naik akan jadi negatif 12 kat situ. Problem dia, bila kita tukar simbol ni pun bertukar. Simbol bertukar, negatif bertukar, ni tengah bertukar, negatif bertukar. Dia akan jadi X 12. Itu yang pertama. Jawapan kita mestilah X dia mesti kurang pada 12. Bila kurang pada 12 maksudnya 12 tidak termasuk. 12 tidak termasuk. Kita tengok jawapan kita A, B, C kan. Dia bagi A X sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. B 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ni C 8, 9, 10, 11, 12. D 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebenarnya dah dapat jawapan dah. Sebab jawapan kita dapat apa? X mesti lebih kecil daripada 12. Tak termasuk 12. Jadi jawapan kita siapa ni? Nampak? Nampak ni? Tak termasuk 12 maksudnya apa? Yang paling besar apa? 11. Ni. Okey? Kita cek sebelah tengok. Cek sebelah. Pastikan. Kita pastikan sebelah ni. Sebelah ni kita buat 6X. Ni pergi sebelah. 50 tolak 8, 42. X lebih besar atau sama dengan 42 bagi 6, 7. Betul. Dia mesti mula dengan 7. Cantik.
Tapi yang ini saja dah settle dah sebenarnya. Buat ni saja dah dapat dah. Sebab dia tak ada, kalau dia letak sini 11 tadi patutnya dia letak 11 sini. Baru dia kacau sikit. Kan? Tapi dia bagi macam tu, senanglah soalan ni. Itu cerita ketersamaan. Cuma penting kena ingat ni. Apabila tukar simbol, benda ni bertukar. Ataupun kita panggil dia lebih kepada kalau bahagi dengan nombor negatif. Ataupun darab dengan nombor negatif, simbol tu pun bertukar. Pertukaran simbol dalam ketersamaan disebabkan oleh negatif yang pergi kacau. Okey? Kita tengok nombor 11 terus. 11. Nombor 11. Kejap, nombor 11 ni kamu dah belajar belum? Ada belajar tak masa form 3? Sudut dongak, sudut tunduk. Ada tak? Ada kan? Okay. Kalau ada tak apa, saya risau tak ada. Sebab dulu dia benda ni belajar form 4. Form 4 kamu tak ada benda ni. Kan? Gambar dia, saya ringkas dia, ada pokok, ada budak, kan? Kemudian ada burung. Sarang burung. Budak tu tengah tengok sarang burung tersebut. Okey? Rajah 6 menunjukkan Amir sedang memandang sarang burung di atas dahan pokok dengan sudut dongak 40. Kan? Okey, saya share lah. Nampak sikit . Mana gambar dia? Nombor 11. Sebelah hilang. Oh, ni gambar Amir. Okey. Rajah 6 menunjukkan Amir sedang memandang sarang burung di atas dahan pokok dengan sudut dongak 40. Diberi bahawa ketinggian aras mata Amir dan sarang burung itu ialah 1.3 dan 2.9. Sekejap, saya kena faham ayat dia ni. Okey. Ketinggian kedudukan aras mata Amir dan sarang burung itu masing-masing ialah 1.3 dan 2.9. Okey, saya faham cerita dia. Maksudnya kat sini, tinggi aras mata Amir adalah 1.3. Kan? Manakala tinggi sarang burung tu adalah 2.9. Yang tu dia bagi tahu. Okey. Kemudian berapakah jarak mengufuk dalam meter antara Amir dan sarang burung itu? Kan? Jadi kita kena buat segitiga sebab dia melibatkan sudut, kena jadikan dia satu segitiga bersudut tegak. Sini namanya sudut dongak. Berapa darjah? 40 darjah. Kan? Jadi soalan ni adalah berkaitan dengan soalan apa yang kita tengah belajar dalam form 5 sekarang ni, ada kaitan sikit, iaitu kita panggil dia trigonometri. Okey, jawapan dia apa tadi? A 1.9, B saya tengok situ buat apa. 2.2. Okey, C 2.9, D 3.2. Okey. Kita tengok. Tu saya dah cerita lebih kurang lah kan. Kita keluarkan segitiga tu. Bila keluarkan segitiga tu, sudut sini 40. Yang nak cari bawah ni. Bawah ni kita nak cari. X ni tak tahu. Okey. Berapa nak cari benda ni, kita hanya perlu tahu berapa depan dia. Depan dia adalah 2.9 tolak 1.3. Dapat 1.6 dah siap. Kita boleh guna apa? Bertentangan bagi bersebelahan. Kita akan pakai tan. 40 darjah sama dengan 1.6 per dengan X. Jadi X nak dapat tukar tempat. Tukar tempat. Jadi X sama dengan 1.6. Saya lebih suka gunakan bahagi ni. Saya tak suka pakai per. Sebab susah tekan kalkulator. Bahagi terus
tan 40. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Cuba. 1.9 dapat jawapan A. Boleh? Itu kita panggil sudut dongak. Kan? Semua saya cerita sikit lah. Pasal sudut dongak, sudut tunduk ni sebab kau belajar dalam form 3. Sebenarnya konsep dia hanyalah zigzag. Ini konsep dia, zigzag. Maksudnya yang ini bawah ni kita panggil dia sudut dongak. Yang atas kita panggil dia sudut tunduk. Jangan silap kan. Dia mesti Z, bukan N. Kalau N salah. Ada pelajar pergi buat N salah. N salah. Dia kata yang ini tunduk. Salah. Ini salah. Kan? Maksudnya ini bukan. Kena ingat, dia bukan huruf N. Dia huruf Z. Dan sudut ni sebab dia zigzag. Kita belajar dalam sudut dulu. Zigzag kita panggil dia sudut selang-seli. Kan? Sudut selang-seli maksudnya ST ni dengan SD adalah sama. Sudut tunduk sentiasa sama dengan sudut dongak. Jadi kalau dia bagi tunduk pun, kita boleh jadikan dia dongak dan buat segitiga yang sama. Kalau dia bagi tunduk. Sebab tunduk susah nak tanda. Kalau gambar ni, kalau dia letak kapal terbang, tunduk kena buat macam tu, putus-putus. Ini kita panggil dia sudut tunduk dia. Okay? Ini soalan ni senang lah sebab dia bagi sudut dongak. Kalau dia bagi sudut tunduk, kamu tukarkan jadi sudut dongak, buat. Sebab yang penting segitiga ni. Dan selalunya dalam SPM, dia jarang pakai yang lain. Dia mesti pakai tan punya. Sebab kita tak pakai ni. Panjang ni kita tak guna jarang. Jarang kita guna. Kita nak tahu tinggi dengan jarak je. Kita tak tahu. Berapa jarak kita tengok, kita tak boleh ukur. Sebab tu kita boleh agak berapa ketinggian gunung. Dengan menggunakan benda ni. Berapa ketinggian gunung. Kita boleh agak. Tapi kita kena tahulah berapa jauh kita daripada gunung. Jadi kita boleh agak tinggi. Sebab bila kita tengok peta, contoh peta kan, kamu tengok peta, ini contoh gunung. Gunung Tahan, puncak gunung Tahan. Kamu duduk sini. Kamu tengok peta, kamu boleh tahu apa jarak dia straight. Dengan menggunakan skala. Kamu tahu jarak ni straight. Kamu boleh tahu. Kamu berdiri, tengok kat peta, GPS kamu kat mana kawasan kamu tempat duduk, mungkin dia lagi sikit dah dalam berapa meter. Dapat jarak. Berapa nak tengok dia punya tinggi tu? Kita akan gunakan ukuran sudut. Dia ada alat dia, so kita boleh ni, tapi boleh buat sendiri. Dulu saya masa kat sekolah saya rajin buat eksperimen bodoh ni, mengukur tinggi. Menggunakan apa? Jangka sudut. Kita akan ambil, tarik. Nak tahu berapa sudut dongak kita. Okey? Itu tak boleh. Nanti kemudian kita buat eksperimen. Kita habiskan ni. Masa kita tak ada ni. Kita terus pergi nombor 12. Pergi nombor 12 terus. Okey? 12. Saya sapuan balik ni, dia try tu. Dia ambil jangka sudut. Dia ukur tinggi rumah. Ukur tinggi rumah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada orang pergi ukur tinggi rumah pakai tape. Okey? Nombor 12. Tengok. Dia bagi satu graf kat situ. So, graf dia naik macam tu. Okey? Ini terlampau, tak apa. -4, 0. Soalan dia, tentukan graf bagi fungsi kuadratik itu. Tentukan graf bagi fungsi kuadratik. Sebenarnya sebalik ni. Patutnya tentukan fungsi bagi graf tersebut. Tak apalah kan. Fahamlah soalan dia. Dia bagi A, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 4x. B, fx sama dengan negatif x kuasa 2 campur 4x. C, dia bagi apa tu? Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x. Kemudian dia bagi D, fx sama dengan x kuasa 2 campur 4x. Okey. Ni senang ya soalan ni. Dia kalau kau faham cerita pasal graf kuadratik senang. Yang pertama, graf kuadratik, dia kalau macam ni, dia mesti senyum. Maksudnya x kuasa 2 dia bersifat positif yang pertama. X kuasa 2 bersifat positif. Satu lagi, lepas tu, kita boleh tahu dia punya apa? Pintasan y. Pintasan
Y. Pertasan Y kita kat situ, kita ambil sisi kosong, dia bagi kosong ni. Ini C, sebab tu C tak ada. Nampak? Sebab tu C dia tak ada. Kemudian, dia bagi benda ni, negatif 4 dia sebenarnya kalau dia tak bagi. Kalau dia tak bagi boleh dia kebat. Tapi dia bagi. Tak kebat sangatlah, tak. Biasalah soalan ni sebab dia bagi kan. Bila dia bagi, sebenarnya kita boleh terus dapatkan dengan cara yang ini, X sama dengan negatif 4, X sama dengan kosong. Okey? Macam tu. Terus kita buat yang ni, dua kalau kita nak kembangkan, guna konsep kembangan lah. Jadi kita akan dapat X campur 4 dengan X. Kamu kembang, kamu akan dapat X kuasa 2 campur 4X. Asal tu tak kebat sangat ni, jawapan dia D. Dia jadi kebat bila apa? Sini tak nombor tak bagi. Dia bagi AB je. Dia bagi AB je kamu kena tahu. Kalau AB kamu kena ingat pergerakan ya. Kalau graf dia senyum, dia punya B dia ni, B dia, ini A, ini B, belakang C. Okay? Dia punya B dia bergerak tu, positif negatif dia lawan. Contoh, kalau B dia positif, dia bergerak ke kiri. Kalau B dia negatif, dia bergerak ke kanan. Ada lawan simbol tu. Contoh macam ni Kalau kita bagi dia X kuasa 2 campur saya ambil 9X positif. Maksudnya graf dia macam ni juga, dia belah kiri. Tapi kalau ini tolak 9X, graf kita duduk kat mana? Dia duduk belah kanan. Dia lawan arah. B tu menunjukkan kedudukan graf tu belah kiri atau belah kanan. Okey? Kalau B tak ada, B kosong, dia kat tengah. Dia tengah-tengah, ngam-ngam, tengah-tengah dia duduk B. Itu cerita dia untuk graf kuadratik. Okey? Ukur tinggi rumah. Okey, baik-baik. Kita teruskan. Tengok soalan nombor 13. Nombor 13 ni kamu baru belajar sebenarnya. Nombor 13 dan 14 ni kita tengah belajar. Saya pun tengah ajar kamu. Dalam tingkatan 5. Dalam tingkatan 5 baru belajar benda ni. Melibatkan apa? Trigonometri. Okey? Jadi saya pun tak target sampai situlah. Saya bagi je lebih, boleh try buat lah. Cuma saya akan cerita lebih kurang tentang graf. Graf maksudnya yang pertama, dia ada 3 jenis graf. Yang pertama, graf Y sama dengan A sin BX. Dia ada A sin BX kat situ A sin BX. Graf dia sebenarnya, graf sin ni, yang B ni kita panggil dia frekuensi. Kita panggil dia frekuensi. Frekuensi. Frekuensi maksudnya berapa graf kena buat. Kalau dia bagi B kita, contoh soalan kita dia bagi apa ni? Y sama dengan 2 sin 3X. Maksudnya graf kita kena buat apa? Kena buat 3 graf. Graf kita kena buat 3 graf. Contoh, saya buat graf sin. Graf sin 1S. 1, 2, 3. Macam tu jadi cerita dia. Nampak? Ini cerita untuk graf sin yang melibatkan 3X. Dia ada 3 graf. Dan ujung dia mesti 360. Ujung sekali. Ujung sekali mesti 360. Bila dapat 360 baru kau fikir kat mana 180. 80 kau nak bahagi 2. Bahagi 2 sini. Sini 180. Nampak? Okey? A pula amplitude. Amplitude maksudnya tinggi. Ni tinggi ni. Daripada tengah ke atas, tinggi dia. Tinggi ni berapa? Kalau ini 2, maksudnya sini mesti 2 nombor dia. Itu tinggi dia. Okey? Jadi kita tengok soalan ni, jawapan kita kalau kamu tengok antara B ataupun D. Sebab tinggi dia 2. B ataupun D. Yang mana tu jawapan? D. Nanti kita akan belajar. Okey? Okey? Boleh Okey. Ada permintaan? Sapuan nombor 20. Okey, tak apa. Sempat Kita sebelum kita rehat masuk MX, saya tunjuk nombor 20 kejap. Okey. Sebab permintaan sapuan yang lain nanti kamu cuba buat dulu 2403 asas 7 tolak 1065 asas 7. Okey, ini nak tolak. Bentuk lazim je tolak. Susunnya 2403
tolak dengan 1065. Tolak macam ni je Sapuan. Apa susah je. Senang je Sapuan. Sebab apa? Dia nak buat asas 7. Tolak je. Kan? Kalau tak boleh pinjam. Kalau tak boleh pinjam. 3 tolak 5. Tak boleh. Minta orang sebelah. Orang sebelah kata, aku pun tak ada. Dia kata, okey, minta orang sebelah lagi. Orang sebelah kata, aku ada. Aku ambil. Tinggal kat dia 3. Bila dia bagi sebelah, yang diberi adalah asasnya. Yang diberi adalah asasnya. Maksudnya dia bagi apa? Asas dia apa? 7. Dia bagi 7. Nah, kau ambil. Oh, Mamat kata, wow, sekarang aku dah ada 7. Aku dah ada 7 sekarang. Banyak. Kau nak? Kan dia kata, okey aku nak, bagi aku 1. Tinggal dia 6. Mamat ni dapat apa? Dapat 7. Dia kata, sekarang tadi 5 belagak dia kata. Tadi kau belagak 5, aku tadi tolak, sekarang aku ada banyak. Berapa dia ada? 7 dengan 3, 10. Tolak 5, tinggal 5. Nampak? Sekarang 6, tolak 6, tak ada masalah. 3, tolak 0, tak ada masalah. 2, tolak 1 pun tak ada masalah. Jawapan kita 1305A. Boleh? Boleh Sapuan? Tak dengar? Kenapa tak dengar? Saya punya... Cikgu je memang tak cakap. Dia memang tak cakap. Oh, dia cakap rasa. Dia cakap tapi tak dengar. Oh. Hello? Kan? Hello. Ya, ada. Hello, yes. Mak saya problem. Saya dah siap sampai nombor 1 dah. Terima kasih. Okey, boleh Okey, tak apa. Untuk hari ni sampai ni dulu. Soalan lebih-lebih tu kamu boleh try buat lah. Kan kalau kamu sangkut macam biasalah, WhatsApp saya, kita tengok macam mana kan. Okey, sebab kita ada masa sejam saja untuk kelas cuti sekolah ni. Nanti kita buat akan revision dalam kelas biasa. Dalam kelas mat biasa hari Rabu tu, kita ada masa banyak sikit untuk buat revision. Kalau nak, kamu kena request lah. Kamu request, cikgu. Kita stop dulu belajar, kita buat revision. Topik apa? Okey, jadi kita jumpa lagi sekejap lagi. Kita rehat 5 minit. Sekejap lagi kita jumpa dalam kelas AdMed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.